TV KPM. Wah, cantiknya kedai ni. Banyaklah jual peralatan dapur. Wah, ini yang saya cari ni. Selamat datang, Cik. Terima kasih. Ini mesin pengisar yang terbaru ni kan? Ya, nampaknya Cik berminat betul dengan barangan yang ada di kedai kami ni. Memang saya minat tengok dari segi rekaannya, dari segi warnanya. Lepas tu, jenama segini memang orang dah tak perlu diperkenalkan. Memang orang dah cukup terkenal lah. Nampak tak? Ada tanda sirip, ada energy saving, ada BPA free lagi. Apa lagi mau? Cik, nampaknya Cik tahu benar dengan produk yang saya nak jual ni. Ya, saya memang tahu benar-benar. Daripada mana Cik dapat maklumat tentang produk kami ni? Alah, daripada media sosial lah. Sebab tu saya tengok bila semalam ada harga durian runtuh tu. Itu yang saya datang hari ni nak beli ni. Akak, siapa nama akak? Akak Liza. Jadi senanglah kerja saya nampaknya. Sebab saya tambah sedikit lagi lah kalau memang Encik ni betul-betul mengambil mengambil kisah tentang rekaannya, tentang promosinya. Jadi maksudnya Encik dah buat kerja rumah lah ni. Sebelum maksud saya orang kata sudah membuat beberapa perbandingan lah dengan produk-produk sebelum ini. Okey. Jadi saya tambah sikit lagi lah dengan adanya kita punya produk ni, dia akan memudahkan Encik menguruskan rumah tangga. Jadi nak beli untuk siapa agak-agaknya ni ya? Alah, nantilah saya beritahu. Okey. Bungkuskan saya 5 5. Terkejut saya dengan pesanan Cik. Jadi saya cuba selesaikan dalam masa terdekat. Okey. Encik boleh tunggu sebentar? Boleh. 5 tau. 5 ya? Okey. Terima kasih. Cukup ke duit? 5 kali 200. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid semua dah tahu dah kan guru yang akan mengajar kita kali ini di dalam mata pelajaran iaitu reka bentuk dan teknologi. Inilah dia. Kita ada Cikgu Nazarul Liza. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Akmal? Minta maaf lah saya terdapat nak beli 5 unit tadi. Saya dapat beli 1 je. Tak apa, simpan duit lagi, kita beli lagi kemudian. Dia suruh saya simpan duit lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini. Inilah dia Cikgu Amira. Apa khabar Cikgu Amira? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik Cikgu Nazarul Liza. Apa sebenarnya kaitan dengan gimmick kita tadi dengan pembelajaran kita kali ini, Cikgu Liza? Baik, hari ini kita nak belajar tentang reka bentuk dalam perniagaan. Okey, kita tengok pada slide lah. Okey. Ini tajuk kita hari ini, reka bentuk dalam perniagaan. Jadi apa yang kita buat tadi sebenarnya cikgu dah kumpulkan. Cikgu nak dapatkan orang kata sumbang saran daripada murid-murid dalam sebelum memulakan pembelajaran, nak melihat sejauh mana mereka faham tentang kepentingan reka bentuk dalam perniagaan. Jadi inilah bab yang kita akan belajar kali ini, iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Jadi tanpa mau masa, kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Liza. Okey. Biasanya kan reka bentuk ini kita murid-murid belajar di sekolah dia hanya fikirkan tentang mereka bentuk produk. Betul. Tapi jarang ada yang memikirkan sehingga peringkat untuk memasarkannya. Tapi sebenarnya penting untuk produk yang kita reka bentuk untuk kita pasarkan supaya dia menjadi berlakunya perniagaan dan akhirnya nanti kita yang mereka bentuk produk tadi dapat memasarkan produk kita sehingga dapat menjana keuntungan.
Okey. Kita tengok. Jadi, ini dia. Jadi sebenarnya tadi, walaupun kita belum belajar tentang reka bentuk dalam perniagaan, itu sebenarnya itu adalah dalam urusan harian kita, perkara-perkara tersebut sudah berlaku. Okey, jadi reka bentuk dalam perniagaan macam tadi Akmal dia sebut tentang jenama. Betul. Kan, ada warna, beberapa maklumat yang tu kita boleh kategorikannya kepada okey, reka bentuk dalam perniagaan ini dia melibatkan peringkat awalnya reka bentuk produk. Okey, kemudian dia melibatkan reka bentuk promosi. Dan yang penting reka bentuk pembungkusan, sebab pembungkusan kena menarik untuk dapat menarik pengguna. Betul. Untuk sebab biasanya dia duduk dalam kotak, kita tak nampak produk lagi kan. Jadi kotak tu dah jadi macam orang kata tarikan utama dulu sebelum pembeli nak beli kita punya produk lah. Okey. Jadi mari kita tengok maklumat yang tadi Akmal sebutkan tadi tu, kita nak kategorikan dia ke dalam yang mana disebut sebagai reka bentuk produk. Okey. Jadi tadi bentuk, warna, trend. Okey. Trend tadi sebut. Lupa saya nak terangkan tadi. Trend ni biasanya menjadi satu faktor lah. Faktor utama untuk kita mereka bentuk satu produk baharu supaya dia dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Jadi tadi dalam bentuk promosi tadi Akmal ada sebut media sosial. Dan itu juga satu media yang sekarang ini menjadi pilihan. Betul. Sebab dia dapat mencapai kepada kumpulan sasaran yang lebih luas. Betul kan? Okey, tadi dalam reka bentuk pembungkusan Akmal sebut tentang sirim. Jadi penting dalam reka bentuk pembungkusan itu untuk kita meletakkan maklumat-maklumat dengan reka bentuk tipografinya dan sebagainya, warna, saiz tulisan dan sebagainya, supaya maklumat tersebut menjadi tarikan utama dan juga faktor pemilihan pengguna kepada produk kita. Itu dia Okey, seterusnya apa lagi yang cikgu ingin kongsikan? Adakah ini sahaja di dalam reka bentuk dalam perniagaan? Cikgu Liza. Jadi nampak tak pentingnya reka bentuk dalam perniagaan? Memang cukup penting lah, sebab itulah reka bentuk promosi, reka bentuk produk dan juga reka bentuk pembungkusan ni menjadi tunjang utama sekiranya kalau ada syarikat itu nak keluarkan satu produk. Satu lagi dia reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Itu dia. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Baik, kepada murid-murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Cikgu, KPM. Masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Liza. Cikgu, saya nak belajar lagi lah cikgu. Apa yang ada di dalam reka bentuk dalam perniagaan ni, Cikgu Liza? Baik. Baik. Tadi di akhir tadi kita sebut tentang instrumen. Betul. Instrumen tu maksudnya alat kan untuk kita membuat pemasaran. Ya. Penting untuk pengeluar merangka satu perjalanan bagaimana produknya tidak sampai kepada pengguna. Okey. Jadi memang kita bila sewaktu kita buat kajian reka bentuk, kita sudah menetapkan kumpulan sasaran, kita sudah menetapkan sasaran keuntungan, betul tak? Betul. Jadi perkara tersebut hanya akan jadi angan-angan sekiranya tidak dirancang dengan proses baik pemasarannya. Okey. Jadi kita tengok. Okey. Apakah maksud pemasaran? Okey, pemasaran sangat penting dalam perniagaan. Pemasaran sangat penting di mana nanti kita lihat bagaimana kita nak menjadikan pemasaran kita itu efektif. Okey. Okey. Jadi
Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Tujuan kita itu saja, nak sampaikan daripada pengeluar kepada pengguna. Tetapi dia perlu melalui satu proses yang dilakukan oleh pihak pengeluar tentang sesuatu produk yang untuk memasar dan menyampaikan maklumat bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Akmal rasa ada beza tak kehendak dengan keperluan? Ada, cikgu. Kehendak tu nafsu, cikgu. Keperluan tu benda yang wajib yang kita pakai tiap-tiap hari, cikgu. Betul. Maksud keperluan ni adalah sesuatu yang kita mungkin tidak dapat meneruskan kehidupan tanpanya. Betul. Sedangkan kehendak tadi kita tak ada pun tak apa lagi. Tapi kalau ada, dia memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Betul tak? Okey. Jadi untuk memenuhi keperluan dan kehendak tadi, kita dah merancang pada peringkat awal reka bentuk di peringkat pengeluar. Okey, jadi untuk itu cikgu ada sediakan satu carta di sini. Okey, cikgu sediakan carta di sini untuk menunjukkan kita ada aliran pemasaran produk. Supaya kita dapat menyampaikan produk kita daripada pengeluar kepada pengguna. Okey. Jadi kita tengok. Alright. Kita tengok, kita lihat, cuba Akmal tengok dulu ada berapa agak-agaknya aliran pemasaran sebelum dia sampai kepada pengguna akhir. Ada 6, cikgu. Ada 6. Ada 6 aliran pemasaran produk ni, cikgu. Okey, keenam proses ini dia sangat penting untuk memastikan sesebuah perniagaan dapat diuruskan dengan baiklah. Okey. Jadi di peringkat pengeluar, pengeluar akan menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak tadi. Jadi kita akan membuat di sini berlakunya kajian reka bentuk, kajian kumpulan sasaran, yang paling penting ialah bagaimana kita nak memenuhi permintaan pasaran. Kadang kita sasarkan pada kumpulan tu dah betul, tapi kita lupa nak tanya mereka apakah yang mereka cari ataupun nilai tambah yang mereka inginkan pada sesuatu produk. Jadi kita bermula dengan pengeluar. Ini dia. Tapi saya kata tadi, kalau pengeluar dia hanya memikirkan untuk mereka bentuk satu produk yang cantik, yang menarik, tetapi tidak dapat sampai kepada pengguna, pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi buat apa kita nak reka bentuk, sedangkan fungsi asal reka bentuk ni tadi adalah supaya dia dapat membantu untuk pengguna di luar sana. Biasanya kita nak memberi nilai tambah dalam kehidupan. Jadi kita akan menghasilkan satu produk yang semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Jadi itu perlukan kajian. Okey. Right, sekarang kita tengok yang kedua tu, kenapa bila kegiatan menyimpan produk di dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Agak-agak Akmal kan? Kenapa kita perlukan gudang untuk menyimpan sebelum produk itu sampai kepada pengguna? Kenapa, cikgu? Saya rasa salah satu mungkin untuk buat stok lah, cikgu. Betul. Nombor 2, mereka nak mungkin untuk melihat lah kan. Contohlah macam gambar ini menunjukkan kereta kan. Mungkin betul. Mereka nak tengok dulu kereta-kereta ni okey ke, ada yang tak okey ke. Betul ke, cikgu, jawapan saya? Okey, boleh diterima. Yang pertama tadi Akmal sebut tentang menyimpan stok. Biasanya dalam proses pengeluaran kita tidak hasilkan satu atau dua produk saja. Kita akan hasilkannya dalam bentuk pukal, betul kan? Betul, banyak. Dalam bentuk pukal. Jadi bila dalam bentuk pukal, adakah dia akan sampai terus kepada pengguna dalam bentuk pukal tersebut? Taklah, cikgu. Jadi dia akan disebarkan kepada mengikut kumpulan-kumpulan sasaran kan? Ataupun batch-batch kan orang panggil kan? Jadi dan kita juga akan membuat satu kajian pasaran. Kalau pada masa tersebut permintaan dan juga apa dia panggil kalau bahasa Inggeris tu dipanggil demand and supply tu. Demand and jadi supply. Kita dapat memberi satu
pilihan yang terbaik untuk pengguna. Jadi kita simpan dulu. Kita hasilkan produk dalam bentuk pukal, kemudian kita akan simpannya dan kita akan buat kajian pasaran pula lepas tu. Sebab itulah kereta saya 6 bulan kena tunggu cikgu, tak sampai-sampai. Okey. Jadi mungkin Akmal boleh bantu cikgu untuk melabelkan kita punya aliran pemasaran yang kedua. Okey, yang kedua tadi banyak dah cikgu menyebutkan gudang. Jadi saya pasti carta aliran yang seterusnya daripada pengeluar adalah pergudangan. Ini dia, pergudangan. Betul ke Cikgu Liza? Okey, betul. Okey. Right. Jadi seterusnya kita lihat dekat situ, nampak macam lori tu bawa kereta tu agak nak hantar ke mana tu? Mungkin nak isi minyak cikgu. Tak, kita nak mengagihkan produk tadi. Bila kita dah di peringkat gudang tadi, kita dah labelkan ataupun kita dah buat kajian pasaran, kita dah tentukan kita nak hantar ke mana kumpulan sasaran yang lebih banyak memerlukan produk kita. Jadi kita memerlukan satu sistem, satu proses dipanggil pengangkutan. Kan? Jadi kadang-kadang satu-satu produk itu tidak dihasilkan setempat. Maksudnya dia dihasilkan di tempat yang lain dan perlu diagihkan kepada kumpulan sasaran. Maksudnya contohnya kalau pasang dekat Tanjung Malim, lepas tu dia nak agihkan dekat Muar ke, betul. Kan? Dekat Subang Jaya, Damansara ke. Macam itulah contoh dia cikgu. Ada ke pengguna tu datang sendiri ke gudang untuk ambil? Rajin cikgu pengguna. Tapi selalunya kita memberi satu servis atau perkhidmatan untuk penghantaran sehingga kita pastikan pengguna kita dapat dalam keadaan boleh terus guna gitu. Kita tak perlu susahkan pengguna. Betul. Jadi itu juga salah satu strategi dalam perniagaan. Okey. Jadi kita labelkan. Iaitu pengangkutan. Okey, jadi nombor 3 adalah pengangkutan cikgu. Baik, yang seterusnya yang ini apa cikgu? Okey, yang ini pula adalah boleh tak maklumat produk kita sampai kepada pengguna sekiranya tidak melalui promosi. Mungkin agak sukar sebenarnya cikgu. Jadi kita perlukan promosi di mana promosi adalah aktiviti pengiklanan. Betul. Atau promosi jualan atau jualan langsung. Okey, dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Jadi kita boleh labelkan. Okey, yang seterusnya adalah promosi. Tanpa promosi ni cikgu, saya pasti pembeli pun tak tahu kan. Dia tak tahu. Ada kereta baru ke? Rupanya. Ada telefon bimbit baru ke? Betul. Contoh kan. Ini dia. Carta aliran yang seterusnya adalah promosi. Cikgu Liza. Dan akhirnya bila produk dah sampai kepada sudah diketahui oleh kumpulan sasaran, dah tentulah akan berlakunya jual beli. Jual beli ini adalah perniagaan. Perniagaan yang mensasarkan keuntungan. Okey. Baik, saya letakkan perniagaan dekat sini cikgu Baik. Selepas perniagaan, jadi, akhirnya sampailah dia kepada pengguna akhir ataupun pengguna akhir ni adalah orang yang gunakan untuk keperluan individu dia. Perlu sendiri. Jadi ataupun dia boleh juga diguna semula untuk tujuan organisasi atau perniagaan yang lain pula. Jadi itulah aliran pemasaran produk. Itu dia. Tapi saya hari tu buat tempahan warna hitam. Kenapa sampai warna merah di kereta saya ni cikgu? Mungkin Akmal boleh hubungi semula pegawai yang menguruskannya. Jadi sebab kita perlu pastikan pelanggan kita mendapat yang seperti tadi kita kata keperluan, memenuhi keperluan dan kehendak dia. Itu dia. Kalau dia orang kata buat pesanan warna hitam, dapatlah warna hitam. Jangan tiba-tiba warna lain pula dapat. Sebab mungkin warna yang dipilih itu memang adalah kegemaran dia ataupun memang menjadi pilihan nombor satu dia. Ataupun dia kata dia tengok stok Kalau macam tu tak apalah. Kemudian kita teruskan kepada peranan reka bentuk dalam pemasaran. Alright. Peranan reka bentuk dalam pemasaran. Kan tadi bila kita dah cerita pasal aliran pemasaran produk, jadi yang paling penting dalam supaya maklumat produk kita sampai kepada pengguna adalah promosi. Betul. Jadi bila promosi tu kita memerlukan satu reka bentuk. Satu proses reka bentuk supaya kita dapat memasarkan produk kita. Macam mana reka bentuk tu? Apa peranannya? Yang pertama ialah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi
apa dia kriteria yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baik, di depan Akmal itu ada satu papan yang mengandungi pelbagai jenis pen. Cuba Akmal pegang, tengok. Kita tengok kepelbagaian jenis pen tersebut boleh menjadi satu alternatif kepada pengguna untuk memilih yang terbaik mengikut keperluan dan kehendak tadi. Jadi kalau kita tengok, kita lihat apakah fungsi yang kita nak. Pen kita tadi tu, sekarang pen ada macam-macam fungsi. Kalau kita tengok dekat situ, pen yang boleh berfungsi sebagai lampu suluh. Kita ada kat situ. Dan kita ada juga pen yang boleh berfungsi sebagai penyentuh skrin sesentuh. Pada masa yang sama kita dapat menulis. Ini dah menjadi trend. Tadi ingat tadi saya sebut trend kan? Betul. Jadi kita sebut tentang trend. Trend sekarang ialah kita tidak menulis lagi nota dalam buku. Kita terus tulis dalam tablet kita. Betul. Jadi pada masa yang sama, katalah seorang murid ataupun pelajar, dia nak menyalin nota, boleh menyalin menggunakan pen biasa dan juga dia boleh juga berfungsi sebagai pen yang boleh menulis di atas tablet yang ada skrin sesentuh. Orang panggil apa juga? Stylus? Macam-macam lah ada di pasaran sekarang. Okay? Kemudian kita perlu juga membuat perbandingan kekuatan dan kelemahan produk tadi. Okay? Dan nilai produk dan juga trend. Okey. Alright. Baik. Jadi seterusnya kita buat rangkaian perkongsian teknologi dan produk serta rakan strategi perniagaan. Yang penting sekarang ni kita nak tengok ianya merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Okey, di bawah saluran sebagai saluran komunikasi, setiap produk itu sangat penting. Macam Ahmad sebut tadi tentang jenama kan? Dia sangat penting untuk perkara-perkara ini. Penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, kebolehpercayaan kepada jenama. Okey, seterusnya kita tengok pengenalan diri produk. Ini sangat penting ya untuk kita memahami apakah dia bentuk nama. Di sini Akmal dapat lihat adanya elemen reka bentuk seperti nombor, perkataan dan huruf. Brand name ini dikategorikan untuk yang mempunyai hanya perkataan, huruf dan nombor yang boleh disebut. Okey, seperti contoh ni lah. Kemudian yang seterusnya bentuk cap atau brand mark. Dia hanya menggunakan simbol. Okey, simbol, reka bentuk dan huruf yang unik. Dia tidak ada perkataan kat situ. Tapi dia menggunakan simbol. Okey. Seterusnya bentuk cap dagangan atau trademark. Trademark yang selalu kita sebut dia mesti ada simbol TM tu. Ataupun R bulat tu registered dan juga C copyright. Dia ada perbezaan ketiga-tiga tu. Okey, dan kalau kita lihat produk seperti ini, contoh tu dia ada sebut registered, maksudnya dia sudah didaftarkan. Okey. Nampak kan ada huruf R tadi tu kan. Kemudian seterusnya ialah trade character. Menunjukkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Jadi kita gunakan mungkin kalau Akmal ada produk nanti Akmal letak gambar Akmal kat situ. Jadi trade character. Rempah ratus segar dari rumah. Okey. Alright, seterusnya kesetiaan, boleh ingat. Kita nak beli satu produk, yang penting sekali produk itu dekat di hati kita. Macam tu. Jadi kita faktor kesetiaan, boleh ingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Jadi faktor-faktor ini menjadi satu perkara yang sangat penting lah dalam kita punya pemasaran. Jadi cikgu nak tanya sikit Akmal, boleh tak tadi kita dah sebut tentang pengenalan diri produk. Yang pertama tadi penjenamaan. Jadi cikgu ada dekat tepi itu ada beberapa tanda perniagaan yang mungkin Akmal boleh kategorikan. Yang mana satu trademark, yang mana satu brand mark, brand character. Dan satu lagi tadi? Lagi satu tadi adalah murid-murid. Apa dia murid-murid? Ini cikgu. Trade character, trademark. Itulah cikgu kan ada 4. Kita ada 4. Trade character, trademark, brand mark dan
brand name. Brand name. Okey. Baik, jadi yang mana cikgu? Yang ini ke? Yang tu. Cuba uji diri saya, uji diri tadi. Uji diri Akmal. Faham ke tidak? Jadi maksudnya nanti kalau kita nak beli satu-satu produk, kita boleh sebut. Ini adalah brand name dia. Ini adalah trademark dia. Okey, cikgu, kalau kita tengok yang pertama kan, yang itu adalah brand mark cikgu. Sebab daripada jauh orang dah tahu dah. Oh, ini yang jual kereta Y50 tu, Y50 inilah dia. So dia ada logo saja, betul? Betul. Okey. Seterusnya? Seterusnya yang itu yang ini adalah brand name cikgu. Sebab boleh disebut namanya. Kita sebut. Okey. Dan yang bawah tu cikgu, itu macam agak susah lah cikgu, ikan. Ikan cikgu trademark cikgu. Betul. Tapi kali ni dekat situ dia ada C bukan R tadi, betul tak? Betul. Jadi C itu adalah copyright. C itu copyright. Jadi dan yang macam-macam lagi lah cikgu kan. Jadi nampaknya Akmal pun dah faham tentang pengenalan diri produk. Sangat penting untuk kita memperkenalkan produk kita kepada pengguna. Itulah dia kenapa pentingnya pengenalan diri produk. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Banyak lagi Cikgu Liza akan kongsikan kepada kita di dalam mata pelajaran ini. Tapi semasa selepas ini dalam Menengah Rendah. KPM. Okey, masa saya menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya nak tahulah cikgu, macam mana kaedah reka bentuk dalam perniagaan tu Cikgu Liza? Okey, kita sambung lagi. Kalau tadi kita cerita pemasaran penting. Mula-mula kita sebut reka bentuk dalam perniagaan. Kemudian kita sebut dia akan melibatkan pemasaran. Dalam pemasaran ada satu proses dipanggil promosi. Jadi promosi itu terdapat dalamnya ada satu perkara yang disebut pengiklanan. Jadi iklan ini merupakan, kita tengok slide, kaedah reka bentuk periklanan. Periklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar. Jadi bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okey. Jadi periklanan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Nampak macam susah kan nak faham? Okey. Cikgu mudahkan ia dengan kita sebut iklan. Bila kita sebut iklan saja, kita nak tengok satu iklan yang menambat hati kita. Betul tak? Betul. Tapi dalam iklan kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan yang berbeza. Okey, jadi kita tengok kita ada beberapa kaedah dalam reka bentuk pengiklanan. Yang pertama matlamat produk, yang kedua penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Okey. Jom kita tengok. Yang pertama matlamat produk. Okey, nanti di akhirnya nanti kan saya nak Akmal, kita ada iklan. Tadi saya kata pendekatan iklan berbeza. Jadi ada iklan yang berbentuk penerangan, ada iklan yang berbentuk memujuk, ada iklan yang suruh kita ingat produk tu. Jadi ada pendekatan yang berbeza supaya, sebab kumpulan sasaran kita berbeza, betul? Betul. Jadi dan juga kehendak dan keperluan pengguna juga berbeza terhadap produk-produk yang berbeza. Jadi penting untuk kita memilih satu reka bentuk ataupun kaedah reka bentuk periklanan yang paling sesuai untuk memasarkan produk kita. Alright. So kita tengok matlamat produk. Ini cikgu Ya, matlamat produk. Cuba Akmal bacakan apa dia matlamat produk kat situ. Di sini ada mengatakan iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk dengan menampilkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi dekat situ ada tak unsur-unsur macam kita nak
jual sangat produk tadi tu. Yang ini macam tak ada lah cikgu. Dia lebih kepada maklumat produk. Maklumat tentang produk tadi. Dia nak orang tahu bahawa ada produk yang boleh memenuhi keperluan pengguna untuk produk-produk sedemikian. Ya. Okey, seterusnya penyampaian fakta. Kalau kita lihat dekat situ banyak maklumat yang disampaikan melalui iklan. Kaedah penyampaian fakta. Jadi sama juga penyampaian fakta juga dia secara tepatnya memberitahu kepada pengguna tentang fungsi, bagaimana kita nak gunakannya, bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Betul. Kita tidak mempromosi, kita tak cakap produk kita tu canggih, kita tak cakap produk kita cantik, menarik, tetapi kita iklankan lebih kepada fungsinya. Ada orang dia memilih fungsi lebih daripada rupa. Betul. Jadi kan kumpulan sasaran yang berbeza. Betul. Jadi kita perlu tahulah. Kalau kita nak sampai kepada kumpulan sasaran yang begitu mementingkan kualiti, kita kualiti dari segi bahan yang digunakan, dari segi kefungsiannya. Jadi kita tak perlu cerita banyak sangat tentang rupa bentuk, kita cerita lebih pada kita sampaikan fakta-fakta yang membolehkan pengguna menggunakan produk mereka dengan yang terbaik lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada demonstrasi. Demonstrasi. Kalau tengok kat situ biasanya demonstrasi ni kita banyak tengok di media-media elektronik seperti radio, televisyen dan sebagainya. Kita nak memasarkan produk dengan cara kita menunjukkan bagaimana kita nak gunakan produk tu dalam situasi sebenar. Okey, kemudian kita buat satu lagi ialah perbandingan. Perbandingan ni kita cuba membandingkan produk kita, kan produk baharu. Jadi kita nak bandingkan dengan produk yang lama tu. Kita nak kata kita punya produk mempunyai nilai tambah. Ataupun lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Kita nak beritahu dia lebih bagus. Jadi kita membuat satu perbandingan. Okey. Iklan yang seterusnya kiasan atau ibarat. Kalau kita tengok nampak macam biasanya kiasan dan ibarat ini dia lebih mensasarkan kita dapat mempengaruhi psikologi pembeli ataupun pengguna. Kadang-kadang susah untuk kita menampakkan kualiti produk kita bila nak menerangkan tu susah. Jadi kita menggunakan kiasan atau ibarat supaya nampak macam produk kita tu memang orang kata pilihan yang paling baik lah kepada pengguna. Ini selalu kalau produk-produk yang menggunakan kiasan ni macam saya pernah tengok kat atas jalan raya cikgu, produk telekung. Nak mak teringin nak pakai telekung Siti Fatimah. Kan macam itulah cikgu. Betul. Kan? Rasa sejuk katanya. Rasa sejuk. Sejuk macam sejuk macam musim salju kononnya. Dia berlebih-lebihan dalam memperkenalkan produk lah biasanya. Sebab dia nak mempengaruhi psikologi pembeli. Okey. Kemudian kenyataan merangsang. Sama juga macam kalau kita tengok tu keluar beribu-ribu lemon daripada daripada ni. Nampak macam tak logik lah pula kan. Sabun pencuci tapi keluar lemon dekat situ kan. Jadi dia nak menunjukkan betapa hebatnya produk dia. Keluar lemon Okey, jadi seterusnya ialah gambar pegun. Okey, gambar pegun yang mana kalau kita dapat lihat dekat sini cikgu peti ais besar ni. Gambar pegun tu maksudnya dia cuma memperlihatkan tentang produk tu macam mana, apa fungsinya. Jadi kalau daripada penerangan cikgu tadi, terima kasih Akmal, semula kita daripada penerangan cikgu tadi, kita kan tadi cikgu sebut kita ada iklan penerangan, iklan memujuk dan mengingat. Betul. So agak-agak Akmal, yang mana satu iklan yang berbentuk penerangan, yang mana memujuk dan mana mengingat, boleh tampalkan dekat situ supaya murid-murid kita di rumah faham tentang kategori periklanan tadi. Alang-alang saya dah pegang gambar pegun dekat tangan saya ni cikgu kan. Ini adalah iklan mengingat cikgu. Betul. Ini jadi saya akan letakkan iklan mengingat dekat bawah ini. Tapi betul cikgu, kita tengok je gambar-gambar besar macam ni kan. Secara tidak langsung kita pun akan ingat, jenama tu kan dia letak peti ais gambar dia besar-besar. Jadi kita akan sentiasa ingatlah produk tu. Betul ke cikgu? Betul. Ya, betul. Okey. Seterusnya
Baik, seterusnya cikgu, kalau kita tengok dekat sini, yang ini ada demonstrasi, ada perbandingan, ada kiasan, ada keluar lemon banyak ni cikgu. Ini nak kata iklan memujuk, macam ya cikgu. Kan, kita rasa terpanggil untuk mendapatkan produk tadi, betul? Betul, siapa tak nak jadi cikgu? maksudnya pujukannya berjaya lah tu. Beli sabun pencuci pinggan keluar lemon, bukan keluar sabun. Siapa tak nak? Sebab itulah kita akan letakkan dekat sini cikgu, iklan memujuk. Ya, betul. Jadi di bawah iklan memujuk ini seperti biasa ada demonstrasi, ada perbandingan, ada kiasan dan juga kenyataan merangsang. Okey cikgu. Okey. Betul ke? Dan yang satu lagi ialah iklan penerangan. Yang ini saya nak minta murid-murid di rumah atau yang sedang melihat ini tolong jawabkan. Apa dia murid-murid? Tinggal lagi satu je. Ini iklan apa? Salah, bukan yang itu. Lagi satu. Iklan penerangan. Okey. Betul tu. Jadi kita akan letakkan iklan penerangan dekat sini. Betul cikgu? Betul. Okey, baik cikgu. Okey. Kita dah tahu dah kan antara kategori-kategorinya dalam kaedah reka bentuk dalam pengiklanan ini. Tapi mungkin sebelum kita berrehat cikgu, kan mungkin cikgu boleh berikan orang kata rumusan lah kan apa yang kita dah belajar mengenai kaedah reka bentuk pengiklanan ini, Cikgu Liza. Kalau cikgu sambung sikit lagi boleh? Kenapa tak boleh? Okey. Masa ada lagi? Ada lagi cikgu. Okey. Kita sikit saja lagi media periklanan. Tak banyak. Cikgu sentuh 3 media periklanan iaitu media cetak. Biasanya ini untuk gambar yang tidak bergerak lah. Betul. Media elektronik seperti televisyen, radio dan papan digital. Dan juga media sosial. Ini yang banyak sekarang digunakan. Betul. Dan seterusnya bila kita nak pilih satu produk tadi, satu jenis media periklanan, kita perlu tahu 4 perkara ini. Iaitu jenis dan sifat produk, kos pengiklanan, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan. Itu dia cikgu. Okey, baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, yang selepas ini kita akan kembali dalam Mendengar Rendah. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, kali ini kita nak belajar apa pula cikgu? Apa pula? Sebagai rumusan, dalam selepas kita faham tentang daripada tadi kan kita nak menyatakan, menegaskan bahawa reka bentuk dalam perniagaan ini memang memainkan peranan yang sangat penting. Betul. Jadi sehingga kita dah buat satu aliran pemasaran, kemudian kita dah kenal pasti iklan, jenis-jenis iklan, dan juga jadi sekarang ini tibalah masa untuk saya nak uji Akmal. Dengan apa tu cikgu? Dengan saya nak Akmal cuba bayangkan. Okey, cikgu ada beri beberapa sampel produk dekat yang ini? Okey, sampel produk. Cuba Akmal pilih satu dan cuba cadangkan. Apakah pendekatan kaedah reka bentuk periklanan tadi? Kita dah ada 3 tadi kan? Betul, memujuk. Lepas tu apa lagi cikgu? Mengingat. Satu lagi? Dan juga penerangan. Okey, jadi cuba aku mau pilih satu produk dan cuba pilih kaedah yang mana aku merasa sesuai untuk memasarkan produk tadi. Okey, saya cikgu daripada kecil lagi saya ada satu impian. Saya nak tengok kereta terbang cikgu. Tapi kereta tak terbang-terbang lagi ni cikgu. Sebab tu saya orang pertama akan buat, saya akan pilih ni cikgu. Kereta terbang cikgu. Kereta masa hadapan. Ya, ini cikgu. Okey. Jadi katalah Akmal berjaya mencapai impian. Bukan pakai saja tapi menghasilkan produk tadi. Macam mana Akmal nak memasarkannya? Senang cikgu. Ini tak boleh buat kiasan cikgu. Ini letak je gambar, ada penerangan, orang mesti akan beli cikgu. Sebab dia akan jatuh cinta dengan dia punya rekaan dia terlebih dahulu. Macam peti ais tu cikgu. Betul. Inilah. Lebih kepada fungsi lah ni. Fungsi. Lebih kepada fungsi. Tapi
bila kita tengok apakah media periklanan yang kita nak gunakan, sebab tadi kita ada memikirkan tentang kos periklanan tadi. Dah tentu bila kita nak jual produk yang kita rasa tinggi nilainya dalam pasaran, dah tentu kita nak mengeluarkan modal dalam periklanan. Kita mampu untuk mengeluarkan modal periklanan, betul tak? Betul. Jadi apa media periklanan yang paling sesuai aku merasa untuk pasarkan ni? Yang ini cikgu, saya mengikut peredaran zaman cikgu. Saya akan gunakan media sosial. Baik. Saya akan bayar orang kata influencer ni untuk ini mempromosikan produk saya cikgu. Bagus pendekatan tu, sebab media sosial ni, kenapa Akmal pilih media sosial? Sebab saya rasa zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Semua orang ada telefon bimbit, semua orang menggunakannya dan semua orang ada media sosial. Jadi sebab itulah saya menggunakan pendekatan media sosial itu untuk membuat promosi ataupun orang kata penerangan dan pengenalan kepada anda semua yang bakal beli kereta terbang saya dengan harga 500 juta sahaja. Nampaknya Akmal dah faham tentang pemasaran, perniagaan. Dah memang fahamlah, cikgu tak perlu buat ulasan lagi sebenarnya. Akmal dah ulas semua sekali tadi. Oh, ya ke cikgu? Maksudnya Akmal memahami bagaimana satu-satu produk itu perlu sampai kepada pengguna. Jadi tercapailah kita punya tujuan kita, objektif kita memperkenalkan reka bentuk dalam perniagaan tadi supaya produk kita sampai kepada pengguna. Tapi kita tak cukup satu, kita buat satu lagi ujian. Kali ni kalau tadi tu orang kata mungkin perancangan Akmal di masa hadapan, kali ni kita nak berhadapan dengan situasi yang sebenar. Situasi sebenar. Kita beri satu situasi, cikgu ada beri 3 sampul. Okey. 3 sampul. Maksud cikgu ada 2 sampul ada kah? Ada 2 sampul, tapi sepatutnya ada satu lagi sampul. Oh, di sini. Cikgu ni sukalah buat kejutan cikgu. Baik, cikgu bagi Akmal 3 sampul. Okey. Cuba Akmal pilih sampul yang mana yang berkenan di hati. Tadi kita dah kita dah cerita tentang warna apa semua tadi kan. Yang mana paling berkenan di hati? Saya cikgu suka sangat dengan warna merah cikgu. Tapi kali ni saya tukar angin cikgu. Daripada merah saya tukar ke kuning cikgu. Okey. Jadi Akmal pilih sampul kuning. Okey. Jadi kita tengok apakah soalannya. Okey. Boleh buka ke cikgu ni? Kita baca di skrin pun boleh. Okey. So soalannya ialah kita cuba nak menyelesaikan dalam situasi sebenar. Sebab bila kita belajar teori sahaja tanpa mempraktikkannya, jadi dia kurang efektif lah. Jadi kita cuba selesaikan satu situasi sebenar yang memang biasa berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita bagi satu situasi di mana kelab RBT sekolah mencadangkan untuk memasarkan hasil kerja tangan mereka. Bagi tujuan mengumpul dana. Produk yang hendak dipasarkan ialah bekas alat tulis yang diperbuat daripada bahan kita semula. Jadi saya nak cuba Akmal lah, mungkin sebahagian daripada AJK yang nak memasarkan produk ni tadi, cuba fikirkan bagaimana bekas alat tulis dapat dibeli oleh pengguna. Kita kaitkan tadi dengan aliran pemasaran. Okey, kalau saya nak keluar daripada kelab RBT ni boleh cikgu? Susah ni. Ini kita kena berfikir di luar kotak ni cikgu kan. Kita kena menjadi seorang yang kreatif dalam pemasaran ni. Okey, fikirkan bagaimana bekas alat tulis dapat dibeli oleh pengguna. Kaitkan dengan aliran pemasaran. Tadi cikgu dah beritahu aliran pemasaran ada berapa cikgu? Kita ada berapa tadi? 6 kan? Ada banyak. Contohnya yang inilah, boleh saya tunjuk cikgu? Boleh. Ini dia, ada 6 tadi kan. Jadi kalau yang pertama cikgu, pengeluar. Kita sebagai pengeluar lah cikgu kan? Ya. Sekarang Akmal sebagai pengeluar. Okey. Akmal dan AJK itu kelab RBT adalah pengeluar yang menghasilkan satu produk, iaitu hasil kerja tangan. Betul. Okey. Jadi macam mana hasil kerja tangan tadi kita nak pasarkan? Jadi apakah
aliran seterusnya yang perlu Akmal ikuti. Maksudnya proses tu, dalam proses tu. Saya rasa selepas pengeluar kita kena ada pergudangan lah cikgu. Sebab takkanlah kita nak jual 1 unit. Betul. Takkan kita nak jual 2-3 unit. Betul. Kita mesti nak jual banyak beribu-ribu unit. Sebab itu kita catat aliran seterusnya pergudangan lah cikgu kan. Tapi tidaklah bermaksud pergudangan tu dalam skala yang banyak. besar. Sebab Pukal, kita kan? murid sekolah saja yang menghasilkan, betul tak? Betul. Tapi tetap dihasilkan dalam bentuk pukal sebab kita mensasarkan keuntungan. Jadi kalau kita jual sikit, sukarlah untuk kita mencapai sasaran keuntungan. Mungkin saya akan ada dalam 100 unit lah cikgu. Saya rasa sudah cukup baik untuk permulaan dana kelab RBT. 100 unit. Okey. Selepas tu cikgu, kita akan pergi ke pengangkutan ni. Maksudnya macam takkan saya nak hantar pakai lori cikgu. Betul. Alat Jadi tulis tu kan. sekarang ni kita terdapat pelbagai orang kata medium untuk menyampaikan. Tidak semestinya pakai lori. Ni COD orang panggil cikgu macam-macam medium untuk kita mengagihkan produk tadi kepada pengguna. Jadi betul. pilihlah yang terbaik. Betul. Nanti bincang dengan AJK, pilih yang terbaik, yang paling ekonomik dan juga yang paling orang kata memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pengguna kita. Apa-apa pun tekan beg kuning kat bawah Okey, seterusnya. Baik, seterusnya cikgu, promosi lah. Promosi ni cikgu, saya akan menggunakan media sosial juga cikgu. Media sosial. Akmal suka media sosial sebab dia mudah untuk sampai kepada mudah untuk sampaikan kepada luas dan juga menjimatkan sebab percuma. Betul. Jadi mengurangkan kos pengiklanan. Betul. Sebab kelab RBT kalau boleh modal sedikit untung banyak. Kita bukannya syarikat yang mensasarkan keuntungan yang terlalu besar. Betul. Seterusnya adalah perniagaan cikgu. Masuk perniagaan ni macam mana pula cikgu? Adakah saya nak kena simpan dekat rumah ke? Ya, betul. Kan? Betul. Maksudnya adakah kita perlu buka mungkin booth ataupun ruang pameran dekat kompleks membeli belah contohnya. Kan? Jadi kita tidak perlu ada satu premis tetap. Jadi kita boleh buat jualan sekolah ke sekolah melalui koperasi sekolah contohnya. Dan akhir sekali cikgu, pengguna akhir lah supaya sampai kepada pembeli yang beli saya punya alat tulis kitab semula tu yang harganya tak mahal cikgu, hanya RM500 sahaja. RM500 ya? Itu belum ada lagi diskaun cikgu. Mungkin dia punya fungsi tu berlainan dengan produk-produk sedia ada di pasaran. Betul. Jadi seterusnya tadi belum tanya pun Akmal dah jawab. Apa dia tu? Sebab gunakan promosi media sosial. Mungkin lebih menggunakan kaedah periklanan memujuk. Betul tak? Betul cikgu. Dan kita akan cuba menggunakan hikmat influencer tadi kata Akmal kan, untuk memperlihatkan produk kita tadi yang paling canggih lah dalam pasaran. Betul tu. Jadi dapat dijual dengan penilaian yang lebih tinggi. So sasaran keuntungan kita kita akan lebih mudah untuk mencapai sasaran keuntungan. Ya, betul tu. Macam saya akan gunakan hikmat influencer kawan saya Khairul Anwar yang followers dia ada 400 saja. Okey, baik cikgu. Mungkin dari segi orang kata saya punya penilaian keseluruhan macam mana cikgu? Adakah saya cukup cemerlang? Okey, daripada sesi soal jawab yang kita dah buat, kadang-kadang Akmal ni lebih faham sebelum cikgu mengajar, dah lebih faham. Mungkin pendedahan. Dia pendedahan adalah satu elemen penting dalam pembelajaran. Jadi mungkin Akmal sudah didedahkan dengan perniagaan. Jadi lebih mudah memahami topik kita hari ini. Betul tu Cikgu Liza. Jadi tahniahlah saya ucapkan pada Akmal kerana dapat kita dapat menyampaikan isi pelajaran hari ini kepada murid-murid dan
soalan-soalan yang kita sebut tanyakan pada Akmal tadi, kita dapat lihat untuk murid-murid cikgu di rumah, kita boleh melayari pelantar The 5 KPM. Terdapat soalan-soalan yang kita bincangkan dalam segmen hari ini. Ya, nampak. Saya tak tanya lagi, cikgu pun dah jawab. Jadi cikgu pun cemerlang juga. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Liza dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Amira. Diharapkan perkongsian tersebut sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid semua dalam mata pelajaran ini. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Aziz. Ingat tau, belajar rajin-rajin, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.